Okey, Syazah masuk dah. Okey, ataupun present now, a window. Okey, kejap. Okey, share. Okey, sekarang nampak tak cikgu punya mouse bergerak? Nampak yo. Kalau mouse tak bergerak abang, hampa ni pun senyap dari tadi. Terang dah 10 dah contoh. Okey, kuadratik ni actually kalau dah nama tu kuadratik, awak kena bayangkan bentuk dia tu sama ada bentuk orang senyum ataupun orang masam. Apa maksud cikgu? Okey, macam contoh cikgu masukkan satu fungsi kuadratik. Kenapa cikgu sebut fungsi? Sebab dia ada dekat depan ni dia ada sama ada, selalu kita guna fx. Tapi tak kisahlah apa-apa huruf kat depan ni. Tapi bila ada sama dengan, dia pakai fungsi kuadratik. Okay, jelas tak kat situ? Okey ke? Adakah cikgu punya cursor masih berjalan? Jalan tak cursor cikgu? Hello. Jalan Okey. Cikgu masukkan X kuasa 2 tambah 4X tambah 1. Okey, cikgu nak tanya awak, dalam persamaan ni, dalam fungsi ni, apakah pemboleh ubah dia? Pemboleh ubah dia yang mana? Huruf apa? Q yo. Ada Q. Okey. Awak tak perlu pandang yang QX ni. QX ni adalah dia punya, okay, kita tengok persamaan je. Persamaan, bila kata persamaan, awak akan tengok X kuasa 2 tambah 4X tambah 1. Okey, di sini yang mana dia punya pemboleh ubah? Mana ni? X kuasa 2 tambah 4X tambah 1. Pemboleh ubah dia yang mana? Seorang jawab. X kuasa 2. Okey, X. Okey, X itu adalah pemboleh ubah. X itu adalah pemboleh ubah. Bila dia kata kuasa 2 bermaksud awak punya graf awak akan berbentuk macam yang warna merah ni. Yang senyum ni. Ni macam orang senyum kan? Okey, yang ini dipanggil kuadratik sebab dia kuasa 2. Okey. Katakan cikgu masukkan. Okey, cikgu masukkan 5X tambah 7. Contohlah, okey. Apa bentuk yang awak nampak? Yang warna oranye tu. Garisan yang berwarna oranye. Apa yang awak nampak? Garisan apa? Ni, warna oranye ni. Lurus. Garis lurus. Okey, garis lurus dalam graf, okey, kita panggil dia linear. Okey, kalau macam bentuk senyum ni, kita panggil dia kuadratik. Tapi macam hari ni awak akan belajar kuadratik je lah. Okey, boleh tak kat situ? Okey, sekarang ni mana? Tak apa, nanti cikgu akan bagi contoh lah kat awak. Okey, sekarang ni katakan kita guna X. Cikgu masukkan, okey, cikgu masukkan X kuasa 3. Okey. Ya Allah. Sana, sorry. Okey, X. Cikgu masukkan X kuasa 3. Okey, X kuasa 3 tambah 1. Patutnya ni kat bawah ni. Kenapa dia ke tepi pula? Aduh. 3. Okey. Tak mau ni. Dah makin kecil pula. Okey. X kuasa 3 bawah. Okey, X kuasa 3 tambah ni sama dengan guna keyboard senang. Okey, X kuasa 3 tambah 1. Okey, awak nampak bentuk dia macam mana? Adakah berbentuk kuadratik? Adakah berbentuk linear? Sama tak?
Kalau tak bising tak apa, awak on mic je. Kalau tak bising tak apa, awak on mic je. Just respon je apa yang cikgu tanya ni. Okey, adakah sama bentuk dia? Tak you. Oh, yang warna biru ni kalau perasan bentuk dia macam ni lah. Nak panggil apa orang tak tahu. Tapi nak kata ni adalah kalau dalam graf, kalau dalam graf ni, kalau kuasa 3 kita panggil dia bentuk dia graf kubik, K-U-B-I-K. Okay. So di sini bermaksud apa yang awak boleh nampak beza antara kuadratik, beza antara graf kuadratik, graf linear dengan graf kubik. Apa beza mereka? Dekat mana? Beza dekat mana? Jawab je lah. Kalau salah cikgu bagi tahu lah salah. Beza mereka kat mana? Pada bentuk. Tak tahu. Pada bentuk, okey bentuk betul. Tapi kalau dia tak bagi bentuk, dia bagi awak, dia bagi awak. Sekarang ni awak nampak kan cikgu punya cursor berjalan? Ya. Okey. Katakan dia bagi kat awak persamaan je. Okey, dia bagi 3 persamaan ni. Macam mana awak nak tahu dia kuadratik? Macam mana awak nak tahu dia graf linear? Macam mana awak nak tahu dia graf kubik? Daripada apa? Garisan dia. Daripada garisan. Okay, katakan garisan ni tak ada. Dia bagi 3 ni je. Awak tengok kuasa pada pemboleh ubah. Okay, yang ni kuasa dia berapa ni? Yang ni yang cikgu, nampak kan tangan cikgu tunjuk kat ni? Kuasa dia kuasa berapa? Kuasa 2. So bila kata kuasa 2, graf awak akan berbentuk kuadratik. Kita nak tengok, nak tahu kita punya beza persamaan kita, graf kita tu bentuk macam mana, kita tengok kuasa. Okay, macam ni kuasa dia berapa? Ada kuasa tak? 1. Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, maksudnya kuasa dia 1 tapi dia tak tulis kan. Okay. Di sini awak nampak tak bentuk dia apa dia? Garisan apa dia cikgu sebut tadi? Ingat tak? Linear. Okay, this is called linear. Okay. Then yang ni, yang bawah ni berapa kuasa dia? 3. Kalau kuasa 3, graf kita akan berbentuk kubik. Okey, setakat ni dululah yang contoh beza antara kuadratik, linear dan kubik. Okey. So, kita tengok pada, okey. Sekarang ni nampak tak slide PowerPoint cikgu? Bergerak tak mouse cikgu? Bergerak tak? Okey, cikgu pergi pada slide baru. Okey, nampak tak slide baru ni? Tak. Tak nampak? bergerak. Okey, cikgu tak bergerak, so cikgu akan gerakkan. Okey, so cikgu stop sharing, cikgu akan sharing semula. Cikgu pun tak tahu apa pasal. Alright. Okey, sekarang ni nampak tak slide cikgu berubah? Nampak. Okey, nampak? Nampak tak orang ni? Nampak you. So, daripada yang kita buat tadi, rangsangan minda 1 tu sebenarnya cikgu masukkan 3 persamaan yang berbeza dia punya kuasa pemboleh ubah. So di sini kita dapati bahawa ungkapan kuadratik dalam 1 pemboleh ubah. Kenapa 1 bukan 2? Sebab kalau tengok tadi cikgu masukkan pemboleh ubah dia, semua nilai dia apa? X kan? Perasan kan? Okay. So 1 pun boleh ubah. Kenapa 1 pun boleh ubah? Sebab kita gunakan X. Okay, kejap Okay. Ungkapan kuadratik dalam 1 pun boleh ubah. Dalam 1 pun boleh ubah. Sebab apa 1 pun boleh ubah? Sebab kita gunakan huruf X tadi. Ialah ungkapan yang kuasa tertinggi pemboleh ubahnya ialah 2. Okay, 1 pun boleh ubah X dan kuasa tertinggi kita adalah 2 di sini. Bila kata kuasa 2 dia, graf kita akan berbentuk, okay, kalau perasan X kuasa 2 ni positif ke negatif? X ni adalah positif atau negatif? Positif, okay. Kalau positif, graf awak akan, perasan kan tadi graf kita macam ni? Okay, dia bentuk apa? Macam orang senyum. Senyum. Yes, good. Kalau negatif X kuasa 2,
Okay, bila kata ada negatif kat depan dan kuasa kita 2, graf kita akan bentuk masam. Okay kat situ? Okay. So di sini secara generalisasi, okay macam tadi contoh cikgu masukkan X kuasa 2 tambah 4X tambah 1. Okay. So di sini bentuk am. Okay, bentuk am ni memang awak kena mahir. Bentuk am ni bila cikgu sebut je bentuk am di minda awak untuk ungkapan kuadratik adalah mesti yang ni. Okay, bermaksud kita kena ada AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So dekat kita punya ungkapan kuadratik ni, okay, ungkapan kuadratik ni kita nampak tak? Ni adalah, ni untuk A, yang ni untuk B dan yang ni untuk C. Okay tak ni? So di sini, okay, dengan keadaan A, B dan C, okay, ialah pemalar dan A tak boleh sama dengan kosong. Okay, X ialah pemboleh ubah. Bermaksud, apa maksud pemalar? Pemalar ni adalah merujuk kepada nombor. Okay, pemalar ni nombor. So kalau awak tengok, okay, apakah nilai A cikgu kat sini? Siapa boleh bagi tahu cikgu? A cikgu ni apa? Kalau kata nombor lah dekat sini, apa nombor dia? Seorang jawab. Nampak tak nombor? Kalau tak nampak nombor tu nombor apa? Try lah sebut yang puan ni. 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke? 2. 2? Okay. Kalau awak tengok kat sini, 2 ini merujuk kepada kuasa. Kuasa ni bukan nilai A Nilai A ni merujuk kepada 1 kat depan ni. 1 memang kita tak pernah tulis. So pemalar untuk A ialah 1. Pemalar untuk B apa dia? Ya? 4. Good. Okay, C? 1. 1. Okay, so that's why cikgu kata kat sini A, B dan C ialah pemalar. Dia mesti mewakili nombor. X pula adalah dia punya pemboleh ubah. Okay, untuk A ni awak tak boleh tengok kuasa Kena tengok apa nombor di depan X. Kalau nombor tu tak ada maksudnya nombor apa? Kalau nombor tu tak ada maksudnya nombor berapa? 1. Okay, nombor 1. Nanti lepas ni awak akan salin nota. Cikgu akan letak dalam Telegram lah. Awak akan salin nota muka surat ni, okey? Okey, cikgu teruskan. Sekarang ni boleh faham tak apa itu ungkapan kuadratik? Okey, ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, ungkapan yang mempunyai kuasa tertinggi dia berapa? 2. Kuasa tertinggi dia adalah 2. Okey, good. 2. Nanti awak akan salin nota ni sebab lagi lama-lama kesian pula hampa punya data kan. Lepas ni kita salin. Okay, kita pergi kepada contoh Okay. Tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Okay. Cikgu dah ada senarai nama ni. Sekejap Okay, cikgu nak tanya. Okay, soalan A ni. Azlin Fazwin. Adakah anda dengan cikgu ni? Ada tak? Azlin dengar suara cikgu? Saya cikgu. Azlin, soalan A ni. Apa pandang awak soalan A? Adakah dia ungkapan kuadratik atau dalam satu pemboleh ubah ataupun bukan? Bukan. Kan? Sebab awak kata bukan? Ingat lagi cikgu, kita punya cikgu terangkan konsep tadi. Ungkapan kuadratik dalam Allah. Kata balik. Okey. Cikgu, dia satu pemboleh ubah. Ya. Dia satu pemboleh ubah iaitu X. Okey. Kuasa dia berapa? Betul. Kalau awak tengok Azlin. Kuasa 2 kan?
Kalau kuasa 2 dia adalah apa? Dia pemboleh Okay, so ubah. awak akan tulis apa jawapan awak kat sini? Okay, dia adalah, dia kata, dia tanya kan, ya atau bukan. So jawapan dia adalah ya. Kenapa ya? Ya. Sebab Sebab dia dia mempunyai, pemboleh ubah. sebab dia ada satu pemboleh ungkapan kuadratik. Dia adalah, jawapan dia ya je lah. Sebab dia adalah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okay nah? First awak tengok dia punya pemboleh ubah dia memang ada satu. Second awak tengok kuasa 2 pada pemboleh ubah, maka dia adalah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, kita teruskan dengan B. B cikgu nak Alia Natasha. Cuba Alia, ya atau tidak? Ya atau bukan? Alia ada? Alia Natasha. Nur Alia Natasha, are you here? Are you there? Tadi Izzati? dia ada. Sekarang tak ada. Tadi dia ada. Mana dia pergi tah? Pergi ambil air kot. Okey, tak apa. Kita cuba Izzati. Izzati Hazwani. Ya atau bukan? Izzati ada tak? Siapa-siapa lah tolong Izzati jawab. ada. Ya ke bukan? Izzati ada. Okey, ya atau bukan? Jawab tu je. Ya atau bukan? Cikgu tak marah kalau salah. Kalau salah cikgu terangkan balik. Kalau datang apa berjalan tu. Ya ke bukan? X kuasa 3 tolak 6. Okay, yang ni dipanggil ungkapan kuadratik. Okay, ni ungkapan kuadratik. Tapi adakah dia ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah? Yang ni betul ungkapan kuadratik. Ungkapan kuadratik pula. Ni betul ke ungkapan kuadratik ni? Betul ke tidak ni? Cikgu kata tengok apa? Tengok pemboleh ubah. Okay, pemboleh ubah dia ada berapa? Pemboleh ubah ada satu, betul, yes. Bila pemboleh ubah ada satu, betul dah. Tapi adakah kuasa dia 2? Tak. Kuasa dia bukan 2. Bila bukan kuasa 2, bermaksud dia bukan. Okey, boleh faham tak ni? Kita tengok pemboleh ubah dia ada berapa, kita tengok kuasa dia je. Kalau kuasa dia tu 2, maka dia adalah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, bagaimana pula dengan soalan C? Okey, cuba jawab seorang. C tu pemboleh ubah. Pemboleh ubah ada berapa? Sebab dia ada kuasa 2. Okey, dia ada kuasa 2. Okey, kuasa 2 ni betul. Tapi dia ada berapa pemboleh ubah? 2. Kalau perasan dia ada X dan ada Y kat sini. So, ya ke bukan? Bukan. Yes, good. Dah makin nampak kan? First kita tengok dulu dia punya pemboleh ubah. Awak kena tahu pemboleh ubah tu huruf. Okey, sekarang kita ada huruf X, kita ada huruf Y. Automatik dia bukan pemboleh ubah. Dia bukan, dia kuasa 2. Kuasa 2 tu dah betul dah. Tapi apa masalah dia sekarang? Masalah dia Ada 2 pemboleh ubah. Dia ada 2 pemboleh ubah. Yes, tepat sekali. Cikgu rasa macam cikgu ajar budak darjah 1. Comel-comel pula suara hampa. Okey. So kita tengok pula soalan D. Okey, soalan D ni ya ke bukan? First tengok dulu ada berapa pemboleh ubah. Pemboleh ubah dia ada berapa? Satu. Ada satu. Apa dia pemboleh ubah dia? M. Okey. Kuasa? 1. 2. So, 1 juga. ya ke bukan? Dia ya. Jawapan dia ya. Okey, walaupun dia tak ada yang tambah apa, walaupun dia bukan bentuk A X kuasa 2 tambah B tambah C, tapi dia tetap ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Kenapa ya? Macam biasa dia ada satu sahaja pemboleh ubah dan kuasa dia adalah 2. Okey.
Okay, E. Satu. Okay. E, kalau tengok E, pun boleh ubah tu dah betul ke tak? Tak. Pun boleh ubah dia ada satu ke dua? Pun boleh ubah dia. Dua. Pun boleh ubah dia awak nampak huruf apa? Dua. Okay. X. Pun boleh ubah dia X. Okay, betul dah. X ni X. betul dah. Sebab dia satu kan? Okay, sekarang ni kuasa dua. Okay. Awak kena ingat balik awak belajar indeks. Okay, kalau cikgu letak kat sini lah. Okay, kalau 3 per X kuasa 2 bermaksud 3X kuasa negatif 2. Bentuk ni, kalau indeks yang awak belajar last year, kalau ditukar ke sini, dia akan jadi, kalau yang ni per kan, bila dibawa naik ke atas, dia akan jadi negatif 2. Okay, so di sini, bila yang ini dah naik ke atas, dia dah jadi kuasa X negatif 2, betul? So adakah ya atau bukan? Bukan. Yes, bukan. Nampak tak cara nak buat tu satu-satu? Pun boleh ubah dah betul dah ada satu ni. Tapi kita kena tengok pula kuasa. Kuasa pun tak boleh, kuasa tertinggi dia pun mesti positif ya. Tak boleh negatif. Boleh nak? Boleh. Okay. So yang ni pula. Kalau X 1/2, kalau betul indeks, kalau awak tukar ke bentuk indeks dia jadi apa ni kalau kuasa? Ingat tak? Dia akan jadi punca kuasa 2X. Yang ni adalah dia adalah punca. So di sini pun sama juga. Punca. Soalan F. Kalau awak tengok, okey, pun boleh ubah dia betul ada berapa? Dua. Okey, pun boleh ubah dia ada satu. Memang ada, awak nampak dua, tapi huruf yang sama. Sama. Okey, X. Okay, yang ni kuasa 2 betul dah. Okey, tapi yang ini bila kita tengok kuasa dia adalah 1/2, dia jadi bukanlah sebab apa? Sebab kuasa kita mestilah nombor bulat. Okey, kuasa dia mesti nombor bulat. Kuasa awak mesti nombor bulat. Tapi nombor bulat tu nombor apa? Nombor apa? Untuk kuadratik nombor 2. Okey, good. So yang ni jawapan dia? Bukan dia. Alright. Boleh faham tak tu konsep dia? Okey, nanti kena buat latihan dekat buku teks tau. Awak kena tengok. Kalau tak boleh, nanti cikgu snap je dekat hampa. Boleh cikgu proceed? Boleh. Okey, boleh lagi kita buat nota dengan buat latihan je. Aduh. Tunggu start nak. Okey, so kita akan pergi ke slide seterusnya. Okey. Kita nak menyatakan nilai A, B, C. Okey, kalau ingat balik tadi kita ada apa dia bentuk untuk persamaan kuadratik. Bentuk dia yang cikgu sebut tadi. Ingat tak? X kuasa 2. Bentuk X kuasa 2. Dia kena ada huruf apa kat depan X kuasa 2 tu? Yes, dia kena ada bentuk A, X kuasa 2. B tambah B. Tambah B, X. Ada kuasa 2 ke? Tambah C. Tak ada. Tak ada. Tambah C. Okey. Kalau cikgu tanya bentuk untuk persamaan kuadratik, ia adalah bentuk untuk ungkapan kuadratik. Okey, ni bentuk ungkapan. Dia ada ungkapan, dia ada fungsi tau. Sekali kita tengok apa beza dua tu. Okey, ungkapan kuadratik. Okey, kita ada AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, di mana A, B, C dia mesti apa? Nombor. Yes, good. Dia mesti nombor ataupun kita panggil pemala. Dan kuasa pemboleh ubah mesti, pemboleh ubah mesti ada berapa? 1. Pemboleh ubah mesti 1. Okey, kita nampak kat sini pemboleh ubah dia mesti 1 je, X. Dan kuasa yang tertinggi ialah 2. Okey? 2. Alright, good. So kita tengok kita punya contoh kat sini. Okey, contoh kat sini ya. Okay, kita tengok perbandingan ni, soalan ni. Dia bagi kat awak 2X kuasa 2 tolak 3X tambah 1.
Okay. So contoh yang diberi, kita punya A adalah apa? Oh, A kita 2. Okay. B kita. Dua. B kita 3. Negatif Tapi 3. kalau ada simbol negatif tolak ni, awak mesti letak dekat B. Boleh faham? Tak. Okay. Untuk C sekarang kita adalah apa? C kita adalah 1. Tapi kalau dekat sini dia tulis 2x kuasa 2. Tolak 3x tolak 1. Okay, awak kena tulis apa kat sini? negatif 1. Negatif 1. Negatif Okay, 1. boleh faham tak? Faham. Okay. Untuk yang ini semua ni, soalan B, C, D, E, F ni cikgu nak awak kita buat sama-sama dululah. Senang. Okay, soalan A. A kita apa kat sini? Okay, tengok persamaan ni. Dua. A kita apa? Okay, A kita 2. B kita? Okay, kita tengok ada BX tak kat sini? Ada tak BX kat sini? Tak ada. Maksud cikgu tak ada kan? Bila tak ada, awak kena letak apa? Awak nak letak apa kalau tak ada? Letak kosong. Okay, C kita? Kosong. Negatif 4. Yes, good. Negatif 4. Empat. Boleh faham tak ni? Empat. Negatif jangan lupa. Sebab apa jangan lupa negatif? Sebab dia ada kat sini tolak 4. Okay, yang ni pula. A kita apa? 1/2. Okay, good. B? 5. 5. Jangan letak X sebab dia tanya A, B, C je. C kita? Negatif 3/2. Yes, good. Negatif 3/2. Okay. Okay, soalan D. Okay, soalan D kita tengok persamaan kita, ungkapan kita. Okay, apakah nilai A? 1 betul ke tak tu? 1 ke? Awak nampak tak depan dia ada simbol apa? Oh, negatif. So mesti ada negatif apa? 1. Negatif 1. 1. Boleh nak? 1 memang takkan letak tau. So awak kena perlu tahu bila tak ada di depan huruf nombor, bermaksud dia adalah nombor 1. B, apa jawapan dia? 0. 1. Okay. B kita yang ni betul? Tak. 1 ke kosong? Apa yang tak? 1 ke kosong? 1. Kosong. Yes. Awak tak boleh kata kosong sebab X ni, okay, X kita ni dia mesti ada something kat depan. Tapi kenapa dia tak letak? Sebab depan dia ni adalah 1. Okay? 1 memang kita takkan nampak. Tapi nilai dia adalah, X ni adalah 1 dia punya pemalar. So ni adalah 1. C ada tak kat sini? Tak ada. Kalau tak ada kena letak apa? Tak ada. Letak? Kalau tak ada letak apa cikgu kata tadi? Kosong. Yakin sikit jawab. Salah tak apa. Nanti betulkan. Okay, E. Apa jawapan awak untuk A? 1. Negatif 1. Okay, good. Negatif Negatif 1. B? Negatif 3. Okay, good. C? Negatif 9. Okay, Alhamdulillah. Pandai-pandai dah belaka. Nampak dah kat situ cara nak cari ABC? Kita nak catatkan nilai tu. Awak kena tahu. Okay, kita tengok. Saya cikgu ketepikan ni, Google Meet ni. Okay. Soalan F. A awak apa? 1. A kita? 1/2. Yes, 1/2. Sebab apa? Depan dia ni ada, dia sebenarnya adalah 1/2 X kuasa 2 ni. 1/2 X kuasa 2. So, depan pemalar dia adalah 1/2. Okay, B? Teka. B apa nak letak? Kosong. Yes, sebab tak ada. Kosong lah. What about C? C apa dia? C ada tak kat sini? Tak ada. Tak ada nak letak apa? Kosong. Okay, boleh tak? Boleh. Okay, good. So di sini, daripada yang aktiviti yang kita buat tadi, semua
ungkapan kuadratik boleh ditulis dalam bentuk am. Bentuk am ni awak kena mahir. A X kuasa 2 tambah B X tambah C. Dengan keadaan A kita tak boleh kosong. A ni tak boleh kosong lah. Okay. Kosong. So di sini kita boleh katakan A kita adalah perkali Allahumma salli ala. Sorry. Sana, alamak. Okay. Okay, so. Slide cikgu berjalan kan? Okay, so di sini A awak ialah perkali X kuasa 2. Okay. A, Allahu Akbar. A, B dan C adalah, dia mestilah pemalar. Pemalar tu apa? Pemalar merujuk pada nombor. Okay, good. Okay, kenapa A ialah perkali X kuasa 2? Okay, contoh cikgu bagi 2X kuasa 2 tambah 4X tolak 5 lah contoh. Okay, kalau awak tengok X kuasa 2 ni, 2 ni dipanggil perkali. Kak, start kak. 4, okay, 4 merujuk pada B kan? B adalah perkali bagi X. B adalah perkali bagi X. Dan C adalah pemalar. Kenapa dia pemalar je? Dia bukan perkali. Sebab dia tak ada pemboleh ubah di belakang dia. Okey? Kat belakang dia ni tak ada pemboleh ubah. Bila tak ada pemboleh ubah maka dia adalah pemalar. Okey, jelas tak sekarang ni? Dua perkara yang awak belajar hari ni adalah bentuk fungsi kuadratik dan juga awak belajar macam mana nak menyatakan nilai dalam ungkapan kuadratik. Okey tak? Jelas InsyaAllah jelas. Cikgu akan bagi cikgu akan snap kat awak nota dan awak kena buat latihan dan juga nota lah. Nanti cikgu bagi, okey? So kat sini rasanya okey. So kita ada Azlin Fazwin, Izati, Anisha dengan Syazan 4 orang ni. Okey, tak apa hari cikgu masuk dalam grup. Terima kasih sebab datang kelas cikgu pada hari ini. So next time harap ada lah, tetap ada. Okey. Okey. Terima kasih. Sekali kita jumpa dekat Telegram. Assalamualaikum. Salam.